Kitabil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna asyarun nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Hormati pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, sah kepimpinan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini telah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala amal soleh yang telah kita usahakan, perkara baik yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan untuk tahun yang ke-63. Dan mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat merdeka ni, nikmat bebas ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berada dalam bulan yang sama. Kalau dalam bulan Islamnya kita masih lagi berada pada Muharram Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bulan Muharram juga Allah taala anugerahkan kita kemerdekaan. Maknanya ada dua ataupun tiga peristiwa besar dalam kehidupan kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perancangan Allah. Bermula pada Ma'al Hijrah 1 Muharram, kemudian kita sambut pula pada 10 Muharram hari Ashura, kemudian dianugerahkan kita pula kemerdekaan, kebebasan. Dan mudah-mudahan pengisian yang perlu kita lakukan bila diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia salah satu daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut amanah, amanah ni dipecahkan pada tiga perkara. Yang pertamanya amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amanah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga amanah kita dengan sesama manusia atas kuasa, pangkat, kedudukan dan jawatan. Yang akhirnya semua amanah itu akan kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, merdeka ni, bebas ini bukan hanya disebut di mulut je. Kita mungkin faham, kita sebut merdekanya hanya di mulut je, tapi dia ada pengertian dia, ada istilah yang tersembunyi. Sebab perkataan merdeka ataupun sebutan merdeka ni bukan rekaan semata-mata, tak. Dia dipilih oleh para ulama bila diberikan kita kebebasan untuk apa? Untuk mentadbir negara kita sendiri oleh pihak pemerintah pada waktu tu. Maka diarahkan para ulama untuk bersidang, berkumpul dalam satu halaqah mesyuarat untuk pilih satu perkataan yang boleh kita sebut untuk kita laungkan ketika mana diberikan kebebasan itu. Dan akhirnya ulama sepakat memilih satu perkataan yang kita sebut sampai hari ini, yang mana merdeka. Dan merdeka ni asalnya ditulis dalam tulisan Jawi. Bila ditulis dalam tulisan Jawi, dia ada makna dia yang tersembunyi, yang tersendiri. Tapi bila ditulis dalam tulisan Rumi, itu tak tahu. Wallahu alam, saya tak tahu kalau ada maknanya. Tapi kalau dalam tulisan Jawi dia ada makna ni. Bukan sekadar sebutan saja-saja, tak. Sebab tu ulama ni, tuan-tuan guru ni, apa sahaja yang dia nak buat dalam hidupnya, dia akan letakkan agama di hadapan. Dia akan lihat daripada sudut agama. Bahkan nak sebut, nak cari satu slogan, sebutan ni pun duduk dulu, mesyuarah dulu, buka mana-mana kitab, akhirnya dapat satu sebutan yang namanya merdeka, yang bila disebut dieja dengan huruf Jawi, dia ada 6 huruf, betul? Mim, Ro, Dal, Ya,
kaf, alif, dan setiap huruf itu dia ada makna dia tersendiri. Mim itu maksud dia apa? Mim itu maksudnya mengikut. Mim itu maksud dia mengikut. Mim bukan kata saya, kata ulama. Mim itu maksud dia mengikut. Ra itu maksud dia apa? Ra itu maksud dia rasul. Maknanya mim ra itu mengikut rasul. Dal itu maksudnya dan. Ya itu maksudnya yakinlah. Kaf itu maksud dia kepada. Alif itu Allah. Maknanya merdeka ni dia ada sebutan ni, ada makna ni. Apa maknanya? Mengikut rasul dan yakinlah kepada Allah. Tu sebut merdeka. Bukan saja-saja sebut. Mengikut rasul. Apa yang kita nak ikut Rasulullah ni? Nabi tinggalkan pada kita dua perkara je. Taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassatum bihima. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kalau kamu ikut dua-dua ni kamu takkan sesat selama-lamanya. Yang mana? Quran dan sunnahku. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang Nabi nak cerita pada kita, yang ulama nak cerita pada kita, merdeka ni. Dan merdeka ni pada sudut Islamnya, daripada sudut agamanya, dibebaskan manusia itu daripada menjadi hamba kepada manusia, hanya menjadi hamba kepada Tuhan semata-mata, Allah semata-mata. Sebab tu dalam peristiwa hijrah Rasulullah cuba membebaskan puak-puak musyrikin Mekah ni, ketika mana diberikan satu jawatan yang paling tinggi sekali. Ana sayyidu waladi adama, kata Rasulullah, aku ni manusia yang paling tinggi jawatannya, paling tinggi jawatannya. Dan bila dapat jawatan tu, apa yang Nabi nak buat mula-mula? Nabi nak hijrahkan, nak bebaskan puak-puak musyrikin Mekah daripada menjadi hamba kepada manusia, hanya menjadi hamba kepada Allah semata-mata. Nak merdekakan, nak bebaskan, nak hijrahkan manusia tu daripada kegelapan menuju kepada terangnya cahaya Islam Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dah lama dah cerita tentang hijrah, merdeka, bebas ni. Yang hari ni baru sampai pada kita. Alhamdulillah, memang kita merdeka dah. Tapi apa pengisian yang kita nak letakkan dalam merdeka ni? Apa hijrah yang kita nak buat untuk pada 1442 hijrah ni? Ada orang yang kata tak tahu nak buat apa, nak hijrah apa dah. Kita pun akan hijrah je, betul. Kita pun akan hijrah daripada satu alam ke satu alam, betul. Bahkan alam yang akan kamu tempuh lebih sukar daripada alam yang sebelumnya, betul. Daripada alam ruh kita berada dalam alam rahim, keluar di alam dunia ni, lepas alam dunia akan berada pula pada alam barzah Allah, alam barzah menuju pula pada alam mahsyar Allah, alam mahsyar akan pergi pada dua alam, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, antara syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah Rasulullah Allah Taala perintahkan untuk hijrah, melakukan perubahan besar dalam hidup baginda, takkan kita tak nak berubah, takkan kita tak nak hijrah. Takkan kita tak nak merdekakan diri kita daripada segala hal. Ulama pesan, kata ulama, bebaskan, merdekakan diri kamu, hijrahkan diri kamu pada 5 perkara. Yang ni kita nak kongsi pada malam ni lah. Hijrahkan diri kita, bebaskan diri kita, merdekakan diri kita pada 5 perkara. 5-nya, bukan banyak mana pun. Kalau tak boleh buat 5, buat 1. Kalau tak boleh buat 1, baru buat 5-5. Faham ni? Yang pertama, kata ulama, hijrahkan diri kamu, bebaskan diri kamu, merdekakan diri kamu daripada kalangan, daripada kumpulan orang-orang yang jahil kepada kumpulan orang-orang yang berilmu. Makna ni penting pada kita, keluar daripada kumpulan orang-orang yang jahil, duduk di kalangan orang-orang yang berilmu. Sebab ilmu ni penting pada kita. Sebab tu Rasulullah SAW tinggalkan banyak sangat hadis tentang ilmu ni. Dan kita tahu dah, dalam dunia ni bermulanya sesuatu tu semua dengan ilmu. Yang baik datang dengan ilmu, yang jahat juga datang dengan ilmu. Dia ada bezanya, orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yang ni tamat-tamat zaman kita ni, tuan-tuan. Siapa yang nak dengan dunia, dia kena ada ilmu dunia. Siapa yang nak dengan akhirat, dia kena ada ilmu akhirat. Dan barang siapa yang tak pada kedua-duanya, dunia dan akhirat, dia kena ada dua-dua ilmu tu, dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudut kita hari ini menilai manusia dengan ilmu. Zaman kita ni, tuan-tuan, diukur manusia itu dengan ilmu yang daripada dia, betul. Tapi zaman para sahabat,
zaman tabi'in, zaman tabi'in diukur ilmu ni daripada sudut amalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sekadar ilmu, memang kita banyak ilmu, tapi sudut beramal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang zaman kita ni diukur ilmu tu dengan apa? Dengan ijazah yang dia ada. Dengan ijazah yang diukur ilmu pada kita dengan ijazah yang ada, bukan dengan sudut amalannya. Sebab tu bila dia ilmu, dia wajib ada amal. Allah takkan terima orang yang ada ilmu tidak beramal, dan Allah juga takkan terima orang yang beramal tanpa ilmu. Yang Allah Taala terima orang yang ada ilmu kemudian beramal dengan ilmu yang dia ada. Yang tu yang Allah Taala terima. Dan zaman kita ni ilmu diukur daripada sudut ijazah yang dia ada. Ulama terdahulu tak. Sebab tu tuan-tuan, hari ni ada segelintir, bukan banyak pun, segelintir orang yang ada ilmu hari ni dia menyalahkan ulama-ulama yang terdahulu. Sebab ijazah yang dia pada dia baru mengaji je 4-5 tahun, duduk di luar negara 4-5 tahun mengaji, balik ke Malaysia, dia salahkan ulama yang terdahulu, salahkan Imam Syafi'i, salahkan Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lain. Dan kita yang kurang dengan ilmu ni mungkin terpedaya percaya dengan kata-kata dia, sebab sudut ilmu tu diukur daripada ijazah yang dia ada. Ada yang mengatakan hari ni benda baru yang Nabi tak buat dia merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah tu adalah sesat, dan setiap yang sesat tu tempat dia adalah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita. Ulama terdahulu kalau nak cerita tentang hadis ni, kalaulah faqih tentang hadis ni, faham tentang hadis ni, dia nak digelar hafiz bahagian hadis, sekurang-kurangnya dia kena hafal lebih kurang 100,000 hadis, barulah digelar faqih, barulah digelar hafiz dalam bahagian hadis. Kita baru mengaji 4-5 tahun je di luar, baru 4-5 tahun sampai ada 100,000 hadis. Tak tahulah kalau sampai anda. Tapi bila balik je disalahkan ulama terdahulu. Kalau buat benda yang Nabi tak buat, bid'ah. Setiap bid'ah tu sesat. Yang sesat akan menuju api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita percaya. Sebab apa? Sebab ijazah PhD yang ada pada dia. Tuan-tuan, bila kita faham sirah, bila kita faham hadis, tak semua perkara yang Nabi tak buat adalah bid'ah. Walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat, tapi juga dianggap sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak semua benda yang Nabi tak buat dikatakan sebagai bid'ah. Tapi zaman kita ni, kalau Nabi tak buat, jangan buat, bid'ah. Tahlil tak boleh, Nabi tak buat tahlil. Talqin tak boleh. Baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Habis tu kalau tak boleh, apa yang boleh? Kalau tahlil tak boleh, tahlil ni sebut lafaz kalimah Allah, la ilaha illallah, kalimah yang paling besar, tiba-tiba tak boleh. Habis tu nak sebut nama siapa? Nak sebut nama guru Yahya, guru Yahya, tu baru bid'ah. Ni tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang waktu tahlil tu Allah, dia punya rasa seronok nikmat tu, khusyuk dia sampai tak berhenti 1000 lah. Sampai orang sebelah kena kabur, tu imam 1200 imam, bila nak berhenti sejuk nasi ayam, sejuk dah nasi ayam tu, tu imam 1000 tahlil, ya Allah punya rasa nikmat je, khusyuknya dengan Allah. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh sebab Nabi tak buat. Habis tu nak sebut nama siapa? Talqin tak boleh, baca Yasin tak boleh malam Jumaat. Kalau baca Yasin tak boleh malam Jumaat, nak baca apa? Dia kata bid'ah, Nabi tak buat. Kita kabur pula habis yang kelab malam tu, disco, pub, lunch yang tak pernah tutup walaupun malam Jumaat, kan apa tak kata bid'ah pada tu? Itu ya bid'ah. Nabi bukan tak pernah pergi pun disco, tapi tiba-tiba baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Ni sini ni. Tuan-tuan, ada perkara yang Rasulullah tak buat tapi sahabat buat, tapi Nabi suka, bahkan digalakkan pada kita. Bila kita baca hadis, bila baca sirah tentang memulakan solat, Rasulullah memulakan solat dengan membaca doa iftitah, dan doa iftitah pada awalnya dibaca dengan wajjahtu wajhiya lillazi. Tu mula-mula wajjahtu wajhiya lillazi. Siapa yang
yang buat Allahu Akbar kabira ni? Sahabat yang baca. Sahabat yang baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sahabat yang baca. Selesai solat Rasulullah tanya, siapa yang baca tadi? Siapa yang baca? Aku tak ajar pun. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira ni? Kata sahabat, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika mana kamu baca Allahu Akbar kabira tu, langit ni Allah Taala buka seluas-luasnya. Nabi tak ajar. Ada Nabi bawah, jangan baca bid'ah ada. Tak ada pun. Dan hari ini kita baca doa iftitah. Dan paling hebat doa iftitah ni, jangan pernah ditinggalkan walaupun kita melaksanakan solat sunat sekalipun. Sebab fadilat dia besar, ganjaran dia hebat. Walaupun Nabi mulakan dengan wajah tu wajah lagi, tapi sahabat yang sambung dengan Allahu Akbar kabira, mulakan dengan Allahu Akbar kabira. Salah dah tak salah. Nabi tak kata bid'ah pun. Dan ketika mana dalam solat sewaktu daripada rukuk naik pada i'tidal, betul? Kita baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sambung lagi tak? Sambung dengan hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang sambung? Sahabat yang sambung. Nabi baca tak? Nabi tak baca. Nabi tanya, siapa yang sambung? Aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika kamu baca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi itu, berebut-rebut malaikat nak catat pahala yang kamu baca tu. Salah tak? Tak salah. Nabi tak kata bid'ah pun. Tiba-tiba kita pula kata semua yang Nabi tak buat tak boleh bid'ah. Dan yang ketiga, dalam satu peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika mana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tu, pada satu tempat Nabi diperdengarkan dengan bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Rasulullah, itu bunyi tapak kaki Bilal? Ya, kata Jibril. Apa hebatnya amalan Bilal ni sampai bunyi tapak kaki dia ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, wahai Rasulullah, turun nanti tanyalah pada Bilal, apa hebat, apa amalan yang dia buat. Nabi tanya Bilal, setelah selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi tanya, wahai Bilal, aku dipendengarkan oleh Allah bunyi tapak kamu ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang kamu buat? Kata Bilal, wahai Rasulullah, aku ni tak ada amalan yang hebat-hebat pun, cuma pada setiap kali aku berwudu, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu 2 rakaat. Tu je amalan Bilal. Bila berwudu, dia buat solat sunat wudu 2 rakaat, kemudian sambung balik kerja. Terputus wudu, dia ambil kembali berwudu dan buat solat sunat kembali 2 rakaat. Tu kerja dia, amalan ni. Ada sini jenis tu? Ada? Kita kalau dah terputus wudu pakai sudah tu. Kalau tengah mengaji pun, kalau terputus wudu sambung balik ke tak? Sadaqallah azim ke? Malah lah mengaji, baru 2 ayat dah lah terkentut tu. Tu kita. Ada tak kita berhenti mengaji, berwuduk balik, sambung balik ngaji? Ada? Bukan, tak ada. Tapi berapa ramai? Ni Bilal. Ni Bilal. Dia, kita ke tengah-tengah kerja terputus wuduk, pergi tak wuduk, buat solat sunat wuduk? Tak. Tu Bilal amalan dia. Nabi tak buat pun, tapi Bilal buat. Nabi kata bid'ah tak? Bid'ah, jangan buat lagi Bilal. Ada? Tak ada. Nabi tak kata pun. Bahkan kata Rasulullah, hebat amalan kamu Bilal, Allah Ta'ala pendengarkan tapak kaki kamu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak kata bid'ah, tiba-tiba kita kata bid'ah. Tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Bergaduh suami isteri. Suami mengaji dengan ustaz-ustaz macam ni ya, ustaz-ustaz yang otai-otai ni. Ya ustaz-ustaz yang kata tak apalah, kita boleh baca Yasin malam Jumaat, tak ada masalah, baca Yasin malam Jumaat, tak apa. Lebih baik baca Yasin daripada tak buat apa pun. Isteri pula mengaji dengan ustaz-ustaz macam ni. Kalau Nabi tak buat, jangan buat bid'ah. Bid'ah sesat-sesat masuk neraka. Isteri beritahu, abang, malam ini abang jangan pergi masjid abang. Nabi tak nak buat pun baca Yasin malam Jumaat, abang pula buat. Saya mengaji dengan ustaz saya 5 tahun duduk di luar negeri, luar negara tu. Ada PhD. Ada ijazah dalam bagi hadis. Dia kata mana ada Nabi buat baca Yasin malam Jumaat? Jangan buat abang, sesat, masuk neraka. Isteri. Suami kata, tak salah abang pula mengaji. Ustaz abang kata boleh baca Yasin malam Jumaat ni walaupun Rasulullah tak buat. Benda yang baik baca Quran. Abang mengaji dengan ustaz mana? Ustaz Ridwan. Dia kata, ustaz Cik Ayam tu. Dia pun tak betul nak ikut dia tu. Tapi suami pergi juga. Pergi juga, isteri balik tunggu. Balik je, masuk je suami rumah, isteri marah.
Bukankah saya ada pesan pada abang, jangan pergilah malam Jumaat ni ke masjid. Abang nak pergi sembahyang, kalau baca Yasin tu balik. Nabi tak buat bid'ah. Kata suami, abang pergi bukan apa, sebab abang pergi sebab abang nak tengok, abang nak tanya pada ustaz yang mengajar tu, boleh tak boleh baca Yasin malam Jumaat ni. Dan rupa-rupanya betul lah kata sayang, ya kalau Nabi tak buat, kita buat, benda tu bid'ah, sesat, masuk neraka. Alhamdulillah bang, kalau abang dah taubat, alhamdulillah, tak payah lagi baca Yasin malam Jumaat. Saya tak nak abang sesat, saya tak nak abang masuk neraka, saya seorang pula masuk syurga, kata isteri. Takkan saya seorang masuk syurga, saya nak masuk syurga dengan abang. Kata suami, abang dah insaf dah, abang tak nak lagi buat perkara-perkara yang bid'ah. Tapi sayang kena tolong abang. Tolong apa pula? Tolong sign borang ni. Borang apa pula ni? Borang kahwin lagi satu. Oh, kenapa nak kahwin lagi satu? Sebab Nabi tak pernah kahwin seorang. Nabi kahwin lebih pada satu. Siapa yang kahwin seorang, bid'ah. Faham ni? Sebab Nabi tak kahwin seorang betul. Nabi kahwin lebih pada seorang. Maknanya tuan-tuan yang kahwin seorang, termasuk saya, buat benda bid'ah. Lepas ni pakar-pakar lah, bagi borang kepada isteri kita, suruh dia sign. Kalau dia jenis yang macam tu lah, bid'ah. Jenis tu tu jenis kita hari ni, jenis kita. Sebab tu ilmu ni penting pada kita. Dan ulama pernah tinggalkan satu pesanan pada kita tentang ilmu ni. Kata ulama, bila kamu bertemu dengan orang yang lebih pandai daripada kamu, maka jangan lepaskan peluang untuk dapatkan sekurang-kurangnya satu ilmu daripada dia. Bila kita bertemu dengan orang yang lebih pandai daripada kita sudut ilmu, jangan lepaskan peluang tu dan dapatkan sekurang-kurangnya satu ilmu. Sebab tu kalau tengok ada tuan guru datang, kalau tengok ada ulama datang, kita datanglah, ambil barakah tu, sekurang-kurangnya dapatkan pada dia satu ilmu. Dapatkan dia pada satu ilmu, sebab dia lebih pandai ilmunya pada kita. Jangan lepaskan peluang tu berlalu macam tu je. Sebab tu sahabat, kalau kita baca sirah, bila tahu je Jibril turun nak bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan semua. Kalau dia sedang berada di kebun kurma, dia tinggalkan kebun kurma. Kalau dia berada di rumah dengan anak isteri, dia tinggalkan anak isteri. Untuk apa? Untuk sekurang-kurangnya dapat satu ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, zaman kita ni, orang datang nak bagi ilmu tapi disekat. Tu pelik. Orang datang nak bagi ilmu, kita sekat. Tak boleh datang, tak boleh bagi kuliah, tak boleh bagi ceramah. Ada seorang pendakwah yang hebat tu, disekat-sekat kuliah ada, tak boleh bagi kuliah. Pelik tak? Pelik Kita baca hijrah, tuan-tuan baca peristiwa hijrah. Tuan-tuan pernah tak terfikir, kenapa Abu Lahab dengan Abu Jahal ni dia marah sangat pada Rasulullah, sedangkan Rasulullah dah keluar pada Mekah dah dengan Abu Bakar. Logiknya kalau Nabi keluar pada Mekah, Abu Lahab dengan Abu Jahal ni rasa suka lah. Sebab selagi mana Rasulullah ada di Mekah, dia dikatakan menjadi pengacau pada Abu Lahab dan Abu Jahal, pemecah belah masyarakat. Tapi tiba-tiba Rasulullah ambil keputusan untuk keluar daripada Mekah pergi Madinah. Patutnya Abu Lahab dengan Abu Jahal ni rasa seronok, tak ada lagi orang nak kacau aku, betul? Tapi kenapa dia arahkan buat tawaran? Bila tahu je Nabi keluar, pagi tu dia buat tawaran, siapa dapat tangkap Muhammad dengan Abu Bakar, hidup atau mati, aku hadiahkan 100 ekor unta yang warna merah. Logiknya biarlah Nabi keluar, betul? Sebab tak ada orang yang kacau dia. Kenapa dia perintahkan? Dia buat tawaran untuk tangkap Abu Bakar dengan Muhammad. Kenapa? Satu sebab je. Sebab apa? Sebab dia tak nak melihat Islam ni dikembangkan keluar daripada kota Mekah. Kalau boleh dia nak tanam terus Islam tu di kota Mekah, jangan keluar daripada kota Mekah. Tu Abu Lahab, Abu Jahal. Dan apa bezanya kita hari ni, orang yang halang kuliah, yang ustaz itu tak boleh masuk, tuan guru itu tak boleh datang sampai ilmu, ustaz ini dibuang, saya pun kena buang juga. Ustaz ni dibuang. Apa beza dia dengan Abu Lahab? Apa beza dengan Abu Jahal? Beza apa? Beza nama je. Tapi perangai, sebab tu kata Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, perangai Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, Haman, Firaun tetap akan ada pada setiap zaman. Beza dia apa? Beza nama je. Beza nama. Saya yakin tuan-tuan takkan letak nama anak tuan-tuan, nama cucu tuan-tuan dengan Muhammad Abu Lahab. Ada? Siapa nama cucu Muhammad Abu Lahab? Sedar tak? Sedap. Siapa nama cucu Said Muhammad Firaun? Sedap.
Said Muhammad Fir'aun, sedar tak? Sedap. Mio Korun, mana ada orang buat nama Mio Korun? Sedar tak? Sedap. Tapi takkan orang bubuh nama tu, sebab tahu tu musuh-musuh Allah. Tapi perangai ikut nak? Perangai ikut nak? Ulama datang, tuan guru datang, tu sekat, tak boleh bagi kuliah, tak boleh bagi ceramah. Sedangkan Rasulullah besar, ulama besar, bila datang orang yang hebat dengan ilmu, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan satu ilmu pada dia. Sebab tu nak keluar daripada kumpulan orang yang jahil, duduk di kalangan orang-orang yang berilmu tu, sebab tu. Yang pertama. Yang kedua, bila kamu bertemu dengan orang-orang yang sama pandai, maka kongsi-kongsikan ilmu. Tadi bertemu dengan orang yang lebih pandai, kita dapatkan satu ilmu sekurang-kurangnya. Tapi bila kamu bertemu dengan orang yang sama pandai dengan kamu, maka tukar-tukarkan ilmu, kongsi-kongsikan ilmu tu. Tuan-tuan baca sirah, sejarah di tempat tuan-tuan ni, Lubuk Merbau, wali Allah yang namanya siapa? Idris, Tuan Guru Idris Marbawi. Bukan Ahmad Marbawi. Ahmad Marbawi tu Tok Perak, pelakon, tak pakai tu. Yang ni Idris Marbawi, yang umurnya daripada kecil 90 tahun, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, duduk di Mekah tu puluhan tahun, buat kitab. Bahkan kitab dia masih lagi digunakan sampai hari ni. Masuk tahun 60-an ataupun 70-an, dibawa satu kapal terbang khas daripada Kuala Lumpur untuk bawa dia balik daripada Mekah, balik ke Malaysia. Hebat tak hebat ni Idris Marbawi ni, duduk di Lubuk Merbau. Dan zaman itu juga ada lagi seorang ulama yang hebat. Di mana? Di Kelantan, yang namanya Tok Kenali, yang menjadi murid pada Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani di Fatani pada waktu tu. Antara anak murid kesayangan Syekh Daud Al-Fatani adalah Tok Guru ni, Tuan Guru Tok Kenali ni. Sama-sama ada ilmu, tapi Tuan Guru Wali Allah Idris Marbawi ni sanggup jalan kaki daripada Lubuk Merbau ni, menggunakan jalan gajah menuju ke Kelantan, bertemu dengan Tok Kenali. Untuk apa? Untuk dapatkan satu ilmu, sama-sama nak kongsi ilmu, nak tukar-tukar ilmu. Sedangkan kata Tok Kenali, wahai sahabatku, bahkan ilmu kamu lebih hebat daripada aku. Kenapa sampai sanggup jalan kaki ni? Tahu, aku datang ni untuk dapatkan nasihat daripadamu, untuk dapatkan satu ilmu daripada kamu. Tu Idris Marbawi sanggup jalan kaki, menggunakan jalan gajah untuk bertemu dengan Tok Kenali, dapatkan satu ilmu. Sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Bila bertemu dengan orang yang sama pandai dengan kita, maka kongsi-kongsikan ilmu. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bila bertemu dengan orang-orang yang kurang pandai, maka sebarkan ilmu, berikan dia satu ilmu. Balighuni walau ayah. Bila bertemu dengan orang yang kurang pandai pada kita daripada sudut ilmunya, maka berikan dia satu ilmu, sampaikan dia satu ilmu. Mungkin jiran kita barangkali dia jarang duduk kuliah tazkirah majlis ilmu, tapi selalu tanya pada kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, kemuskilan. Maka yang ada pada kita, kita sampaikan atas dasar kefahaman kita yang sungguh-sungguh. Jangan main rasa-rasa, saya rasa memang bukan, jangan main rasa-rasa. Islam ni kan boleh rasa-rasa, saya rasakan, jangan main rasa-rasa itu. Kalau tahu jawab tahu, kalau tak tahu jawab wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu juga jawapan betul. Kalau orang tanya kita, cakap je aku tak tahu, yang tahu Allah, tu juga jawapan. Tuan-tuan ambil tauliah, ada soalan, kalau tak tahu jawab, tulis itu wallahu a'lam, dapat markah. Markah penuh 3, kalau tak tahu jawab tulis wallahu a'lam, dapat 1. Jadi ya. Tapi jangan pula 30 soalan tu semua wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu semua 30 soalan wallahu a'lam, bila nak dapat tauliah? Payahlah pula. Yang tak tahu jawab tak tahu. Jangan pandai-pandai tu. Sampaikan walaupun satu ayat kata Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, bila kamu bertemu dengan orang-orang yang banyak menceritakan tentang dunia, maka larilah daripada mereka. Tu ulama besar. Bila kamu bertemu dengan orang-orang yang banyak menceritakan tentang dunia, maka larilah daripada mereka. Nak cerita dunia apa lagi kalau umur 70 tahun dah. Ada sini yang bawah ni 20 tahun, saya je 24. Tuan-tuan lain semua dah kilauan emas dah, otak masih berbisa. Dah 60 tahun, 70 tahun, nak cerita apa lagi tentang dunia? Saya tak kata salah, tapi jangan sampai dunia ni jadi rebutan pada kita. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan pelumpaan, memperbanyakkan itu saja sampai masuk liang kubur.
Udah 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, takkan nak cerita apa lagi dengan dunia. Tak payah dunia dah 90 tahun dah, tak payah buat lah parti baru pun. Faham tu? Faham bagus. Dah 90 tahun dah, nak apa lagi dunia? 80 tahun, 70 tahun, nak apa lagi dunia lah? Takkan tak puas-puas dengan dunia? Takkan tak puas-puas dengan dunia? Tu kata ulama, kalau bertemu dengan orang yang banyak menceritakan tentang dunia, maka larilah daripada tinggalkan kumpulan itu. Tapi yang kelima, kalaulah kamu bertemu dengan manusia yang banyak menceritakan tentang akhirat, maka campurilah mereka, gaulilah mereka. Maka bila bertemu dengan orang yang banyak ceritakan tentang akhirat, duduk di situ. Yang ni jenis boleh buat kawan. Umur 30 tahun tapi cerita tentang akhirat ada? Jarang. Jarang. Umur 50 tahun pun rasanya payah lagi nak cerita tentang akhirat, bukan tak ada, tapi apa ramai. Duduk dengan dia asyik cerita akhirat lah. Tak tahulah kita ni macam mana lah nasib kita nanti di alam barzakh ya. Dah akhirat Allah umur dah 50 60, tapi ya Allah sikitnya ibadah. Betul tuan-tuan. Nak ukur usia kita, usia dunia kita dengan usia ibadah kita, yang mana lebih banyak? Kalau usia dunia kita sekarang ni 60 tahun, berapa tahun usia ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak separuh daripada tu? Umur kita sekarang 60 tahun, 30 tahun usia ibadah kita. Semayang sunat tak nak tinggal, puasa sunat tak nak tinggal, Quran tak nak tinggal, tahajud tak nak tinggal, sedekah tak nak tinggal. Ada tak separuh daripada usia tu? Kalau umur 60 tahun sekarang ni, 30 tahun usia ibadah ada? Tak lah, saya pun tak. Saya 20 tahun lu rockers sampai dekat 30 juga rockers. 25 26 baru sambung mengaji balik. Habis dah waktu tu dah dengan dunia. Kalau jumpa dengan kumpulan yang banyak menceritakan tentang akhirat, maka peganglah sahabat ini, peganglah kumpulan ini, sebab dia akan bawa kita pada satu jalan yang lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata ulama, hijrahkan diri kamu, merdekakan diri kamu, bebaskan diri kamu daripada kumpulan manusia yang jahil kepada kumpulan manusia yang berilmu. Tu yang pertama. Hijrah yang pertama, pengisian merdeka yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrahkan diri kamu, kata ulama, merdekakan diri kamu, bebaskan diri kamu daripada orang-orang yang berdosa kepada orang-orang yang banyak melakukan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita ni tuan-tuan tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya sama ada dosa besar atau dosa kecil, sedikit atau banyak tu je. Sekarang ni tugas kita untuk apa? Untuk meminimalkan, mengecilkan, menyedikitkan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Sebab hidup kita bukan lama mana pun. Hidup kita ni berkisar pada 3 hari je, betul? Semalam, hari ini dan esok, itu je. Umur kita ni setiap hari lah hidup kita hanya ada 3 je. 3 hari je umur kita, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. 3 hari je semalam. Apa yang kita buat semalam telah pun dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, kiraman katibin. Catat dah. Dia catat dah. Hari ini peluang pada kita untuk perbetulkan apa yang kesalahan yang kita buat semalam, dengan taubat kita pada Allah Subhanahu. Sebab siapa yang yakin dia boleh hidup esok? Angkat tangan. Siapa yang yakin dia boleh hidup esok? Sebab kita tak yakin boleh hidup esok. Sebab tu hari ni peluang pada kita untuk kita membetulkan kesalahan kita dengan Allah. Sebab tu diperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat pada aku, kata Allah. Walaupun pastinya kita akan kembali balik mengulangi kesalahan kita, tapi yang penting jangan meninggalkan taubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ditanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang sahabat tanya, wahai Ali, aku ni manusia yang sering melakukan kesalahan tapi bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali balik melakukan kesalahan, bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah taubatku akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Sayyidina Ali, selagi mana kamu melakukan dosa dan selagi mana kamu ingat untuk bertaubat, ada usaha kamu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doalah pada Allah. Mudah-mudahan satu ketika nanti dalam taubat kamu itu akan diberikan kekuatan, istiqamah, mujahadah untuk meninggalkan dosa-dosa lalu kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama dia memang menjadikan taubat ni di antara kewajipan dalam hidupnya, bahkan tak pernah ditinggalkan taubat ni. Dan untuk kita ni orang-orang awam ni, sekurang-kurangnya taubat ni 2 kali je sehari, sekurang-kurangnya siang sekali kita taubat.
untuk mengingatkan dosa kita pada siang hari dan malam. Sekali lagi kita taubat dengan Allah untuk mengingatkan dosa-dosa kita pada malam hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hijrahkan diri kamu, bebaskan diri kamu, merdekakan diri kamu daripada orang-orang yang kedekut, orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang dermawan. Itu yang ketiga. Kita buat perancangan dah tuan-tuan, 1442 hijrah ni, berapa banyak yang kita nak sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita nak sumbangkan untuk agama Allah dalam harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling kaya sekali dalam dunia ni, kalaulah dia terima pemberian daripada Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh jadi kaya lebih pada Qarun, sebab dalam sirah pernah diceritakan, dalam hadis pernah diceritakan, Rasulullah ditawarkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala harta perbendaraan dunia ni. Nak bagi kunci harta dunia ni 2 kali. Jibril turun, wahai Rasulullah, Allah Taala perintahkan pada aku untuk berikan pada kamu kunci harta dunia ni. Nak ke tak nak ni? Jibril tanya, nak tak nak Allah Taala bagi pada kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ni kunci harta dunia. Kata Rasulullah, wahai Jibril, aku bersyukur dengan apa yang ada, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak nak terima pun anak kunci harta dunia. Cukuplah apa yang ada padaku. Datang kali kedua. Kali kedua Allah Taala tawarkan pun jawapan yang sama. Kata Rasul, aku bersyukur dengan apa yang ada padaku. Nabi boleh jadi kaya pada Qarun, lebih kaya pada Qarun, kalau Nabi terima kunci harta dunia. Kita rasa-rasa macam mana kalau Jibril datang malam nanti, tanya, ni Cik Mat ke? Ya saya. Kuala Kangsar kan? Ya saya. Ni siapa ni? Ril. Dia kabur Ril. Jibril. Oh, Jibril. Apa Haril? Tak adalah, teman datang ni nak cerita pada mereka Allah Ta'ala tawarkan mereka kunci kereta dunia ni. Nak tak nak? Cakap betul? Nak tak nak? Kita tanya pada malaikat Jibril, akaun mana? Ada nombor akaun dia, bank mana? Maybank ke, BSN ke, bank Islam? Kalau saya tanya terus lah, bank mana? Ada dah nombor akaun ni? Pagi selepas subuh keluar terus Tapi Nabi tu, tapi tak salah pula kalau jadi kaya, tak salah jadi kaya. Nabi dia suka umat dia yang kaya, kemudian kekayaan itu diberikan pada orang lain, dan memang harta kita ni ada bahagiannya untuk orang lain. Sedekah, hebat tak sedekah ni? Hebat sedekah ni. Dan sedekah ni dia ada rahsia dia. Apa rahsia sedekah? Apa rahsia sedekah? Tuan-tuan, rahsia sedekah ni mudah je. Bila tuan-tuan tahu ada orang nak bina masjid, bila tuan-tuan tahu ada orang nak bina sekolah agama rakyat, bila tuan-tuan tahu ada orang nak bina mak tahfiz, waktu itu berikan sumbangan kita yang paling banyak sekali. Waktu nak mula, waktu tu ada tapak je, belum diri bangunan, dengar cerita nak dirikan masjid, waktu tu bagi paling banyak. Kita ni kalau dengar orang nak bina masjid, marah. Bagi pun RM10, bagilah banyak sikit, RM1,000. Kenapa permulaan? Sebab permulaan tapak tu, tuan-tuan, bila didirikan bangunan tu, saham kita ada. Waktu nak dirikan bangunan tu, apa saja yang masuk setelah bangunan tu didirikan, saham tu dapat pada kita. Faham ni? Duit kita ada. Waktu nak bina masjid tu, duit kita ada, tersegam jadi masjid. Apa saja yang masuk dalam tu semua jadi saham pada kita. Lepas ada masjid didirikan, masuk kapet. Kita tak sumbang kapet, tapi dapat tak saham tu? Dapat, sebab kita yang dirikan bangunan tu. Masuk akaun, dapat tak kita pada kita? Dapat akaun pada kita, saham dah. Masuk kipas angin, masuk lampu, semua saham tu dapat pada kita. Sebab kita orang yang pertama dalam saham kita mendirikan bangunan tu. Tapi kalau dah bangunan tu dah ada, tuan-tuan masukkan lampu, dapat pahala dengan lampu tu je. Tu pun kalau pasang, kalau tak pasang, sebab tu waktu nak ni, waktu mula-mula tu, waktu tu bagi kita waktu masjid. Tak kira tambah kalau pula masjid tu patani. Ya kidak ni masjid ni, tonton. Jangan cerita persoalan, bagi je. Dia tipu ke, itu hak dia jawab dengan Allah. Kerja kita sedekah. Sebab dia ada bahagian di situ untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi nak ceritain, tapi dah 8.30 dah. Tu sebab kuliah sekarang ni baru-baru nak naik dah berhenti. Tu dia macam mana? Sebab SOP dia macam tu.
Saya habiskan ya. Nak cerita banyak lagi tentang sedekah, tapi tak boleh itu sebab SOP dia ya. Kita sambung insya-Allah dalam bulan depan. Yang ketiga, yang keempat, ijrahlah diri kamu, merdekakan diri kamu, bebaskan diri kamu daripada orang-orang yang berkata dusta kepada orang-orang yang berkata tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Memang hijrahkan diri kita daripada orang-orang yang berkata dusta kepada orang-orang yang berkata benar hak agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kemudian yang terakhir, hijrahkan diri kamu, bebaskan diri kamu, merdekakan diri kamu daripada kalangan manusia yang suka berpecah belah kepada manusia yang bersatu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni pecahnya banyak dah, betul tak? Banyak pecah lah kita ni. Bila kita banyak pecah, maka mudah musuh untuk menewaskan kita. Tapi Islam tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hari ini usaha kita untuk kita kembali bersatu atas satu tujuan, satu matlamat. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam dunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada kewajipan pada kita untuk melihat agama Allah ni, hukum agama Allah menjadi undang-undang yang paling tinggi dalam perlembagaan negara kita. InsyaAllah itu akan diusahakan. Dapat tak dapat bukan hak kita. Pejuang yang terdahulu dia dah berjuang dah, memberikan kebebasan kemerdekaan pada kita, dan nikmatnya dapat pada kita. Dia berjuang dah, nikmatnya dapat pada kita. Sekarang ni kita pula berjuang, dan mudah-mudahan nikmat tu akan dirasai, dinikmati oleh apa? Generasi yang akan sambung perjuangan kita ya? Ia akan sambung perjuangan kita yang kita tinggalkan. Menang kalah bukan cerita kita. Allah Ta'ala tak tanya menang atau kalah. Yang Allah Ta'ala tanya benar atau salah, itu je. Mudah-mudahan kita sentiasa benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar yang boleh kita kongsikan tuan-tuan pada malam ini dalam keterbatasan waktu dalam SOP ini, tapi masih lagi bersyukur sebab masih lagi boleh diadakan kuliah dan sebagainya. Dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita untuk setahun yang lalu diterima oleh Allah, dan diterima juga lagi amalan kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah untuk ditempatkan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita sayang dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan. Ampun maaf kata-kata lisan yang mengundang perasaan tak selesa pada tuan-tuan, yang baik diambil sebagian manfaat, yang salah dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita. InsyaAllah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.